Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ansal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 80, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 80, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Syukrun, syukrun, syukur. Bab yang kelima, bab yang kelima daripada 10 bab. Pada kitab yang ketiga, 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian. Bab yang ketiga daripada 10 bab dalam kitab yang ketiga. 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian. Bab yang kelima, yang ketiga sebut dia tau. Bab yang ketiga zuhur. Bab yang kelima, bab yang kelima daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian. Bab yang kelima pada menyatakan syukurun, syukur. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ada satu mukaddimah. Mukaddimah mabadi ilmu, permulaan ilmu, membicarakan ilmu apa. Ilmu tasawuf namanya, ilmu tasawuf tu ta'rifnya apa. Kemudian ilmu tasawuf tu ambilannya daripada mana? Ambilannya daripada Al-Quran dan hadis. Bukan ilmu tasawuf ni rekaan ulama, ambilan Quran dan hadis. Kemudian apa hukum belajar ilmu tasawuf? Hukumnya fardu ain. Dia ada dahulu membicarakan berkaitan dengan mabadi ilmu, permulaan pembicaraan ilmu. Kemudian ada satu mukaddimah, ada 3 kitab, 3 tajuk besar dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab yang pertama dia ada 7 bab pada membicarakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, faras, tangan, kaki. Itu bahagian peka. Tapi didatangkan permulaannya, kitab yang pertama pada membicarakan 7 anggota zahir. Kemudian kitab yang kedua dia ada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Sifat ghadab, marah, sifat hasad, sifat kikir dan kasih akan harta, sifat kasih akan kemegahan, kedudukan, ketinggian, kasih akan dunia, takabur, ujub, riak. Dia ada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kecelaan. Sekarang kitab yang ketiga pada membicarakan 10 sifat kepujian. Ini sifat kepujian yang kelima. Ini susunan dalam kitab Penawar Bagi Hati.
Sebelum membicarakan berkaitan dengan hati, terlebih dahulu pembicaraan adalah berkaitan dengan 7 anggota zahir bahagian pekoh. Memelihara anggota zahir yang 7 menyampaikan kepada memelihara hati. Tetapi antara hak zahir pekoh, hak hati tasawuf, ianya berjalan seiring. Kedua-duanya termasuk di dalam wa amilus salihat, dan mereka yang beramal dengan amal yang soleh, taat zahir pekoh, taat batin tasawuf, meninggalkan maksiat zahir pekoh, meninggalkan maksiat batin tasawuf. Itu seiring. Tapi kalau ikut susunan pembicaraan zahir, barulah pergi kepada pembicaraan hati. Yang tidak seiring adalah alladzina amanu. Itu tak seiring. Iman, tauhid, akidah tidak seiring. Pekoh tasawuf seiring, tapi susunannya pekoh kemudian diiringi dengan tasawuf, yang mana penekanan kewajiban berkaitan dengan hati ini kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati sebagaimana Allah mengetahui zahir. Kena bicaralah bab hati. Jangan berpura-pura. Zahir comel pekohnya, semayang comel pekohnya, baca Quran comel bacaannya. Hati macam mana? Comel zahir saja orang berpura-pura, seolah-olahnya Allah Ta'ala hanya mengetahui yang zahir sahaja ke? Tiba-tiba hanya pelihara hak zahir saja. Allah mengetahui hak hati sebagaimana Allah mengetahui zahir. Kemudian hati ni pula tempat duduk yang paling besar dalam agama kita, iman ma'rifah. Yang paling besar dalam agama kita iman dan ma'rifah. Yang paling besar dalam agama duduknya di hati. Iman ma'rifah duduk di hati. Macam mana iman ma'rifah nak kuat? Kalau hati bersifat dengan sifat riya, ujub, takabur, hasad contohnya, macam mana iman makrifah tempat duduknya di hati nak jadi kuat? Itu penting bab hati. Kemudian di hatilah tempat tujunya malaikat mulhim yang sentiasa cetuskan kebaikan, dan hatilah tempat tujunya godaan syaitan waswasun. Di mana tempat tuju? Di hati. Sebab apabila hati itu bersifat dengan sifat yang baik, maka zahir pun jadi baik. Kalau hati itu bersifat dengan sifat buruk, maka zahir pun jadi buruk. Jadi tempat berperang antara malaikat dan akal dengan syaitan dan hawa nafsu adalah di hati. Ini pembicaraan berkaitan dengan hati. Dimulai dengan pembicaraan 10 sifat kecelaan, barulah pergi kepada 10 sifat kepujian. Satu-satu sifat ni kita wajib belajar fardu ain. Satu-satu tu perici molek-molek. Bukan hanya sebut sifat. Macam sebut sifat ghadab, pemarah, dengki, kikir, kasih akan harta, kasih akan kemegahan, takabur, ujub, riak. Bukan cerita gitu. Satu-satu sifat kena perhalusi molek. Masuk pula kepada sifat kepujian. Bukan hanya bilang taubah, khauf, raja, zuhud, sabar, syukur. Sekarang pembicaraan nanti masuk bicara ikhlas, bicara tawakul, bicara redha dengan qada Allah. Bukan susun bilang gitu. Kena perici satu-satu. Terdahulu taubah. Apa dia taubah?
Apa dia syarat rukun taubah? Taubah apa dia? Syarat rukun taubah apa dia? Kemudian khauf tu apa dia? Pergi pada rojak, regu kepada khauf, rojak. Khauf takut akan Allah. Pergi kepada rojak, harap akan rahmat dan keampunan Allah. Takut akan Allah ni macam mana? Harap yang sebenar-benarnya macam mana? Benar-benar takut akan Allah, benar-benar rojak, harap akan keampunan dan rahmat daripada Allah. Terkadang bukan khauf, terkadang jara'ah, sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana jara'ah, sangat berani, bak pegangan tak ambil heran. Sembahyang, bak hukum akan sembahyang tak belajar. Rokok sujud, rokok sujud. Baik belajar ke tak? Bacaan dalam solat perbetul ke tak? Kalau tak peduli tu, itu bukan orang yang takut, dipanggil orang yang jara'ah, berani handalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rokok sujud, hati riak, ujub, takabur, hasad. Takut akan Allah seumpama ni? Tak ada. Orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seumpama ni ada rajak tak? Ada harapan ke tak? Tidak ada harapan. Orang sama tidak ada harapan, seumpama tu pun mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah, itu bukan panggil rajak, itu panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak pula. Kau yang sebenar mana, rajak mana, ni kena perinci satu-satu. Kemudian pergi pada zuhud. Apa dia zuhud? Pergi pada sabar. Apa dia sabar? Mana sabar yang wajib, mana sabar yang sunat. Itu perincian. Itu fardu ain. Itu hak fardu ain. Ini sampai peringkat taubah apa dia, rukun taubah apa dia pun tak tahu. Tapi susunan comel, susunan ilmu ni, nak bicara taubah, sifat kepujian yang pertama dimulai dengan pembicaraan 10 sifat kecelaan. Bertaubah daripada sifat-sifat kecelaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu panggil taubat. Sebelum nak bicara 10 sifat kecelaan, taubah dahulu daripada dosa-dosa pekoh. Taubat dulu dosa pekoh. Dosa pekoh apa? Tinggal semayang. Betul lah, dosa pekoh tinggal semayang. Termasuk juga hukumnya tinggal semayang, semayang tak belajar pekoh. Itu hukumnya tinggal semayang, dosa pekoh tinggal semayang. Dosa yang paling besar sekali, dosa usuluddin. Dimulai dengan ilmu tauhid, baru ada taubah. Sebab dosa yang paling besar adalah dosa usuluddin. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengasingkan antara dosa usuluddin dengan dosa furu'uddin. Dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, dia hanya datangkan dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Dan kitab Minhajul Abidin, kitab Penuh Bagi Hati ni hak Imam Ghazali juga. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili himpun daripada kitab Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Ghazali juga. Tapi dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, taubah dia hanya bicara taubah furu'uddin. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali asingkan antara dosa usuluddin dengan dosa furu'uddin. Dosa usuluddin yang pertama, dosa pegangan, pecah dua pula. Satu, dosa usuluddin, pegangan yang kafir ijma' ulama. Orang Islam tapi pegangannya kafir ijma' ulama.
Itu yang pertama. Yang kedua, dosa usuluddin, pegangan yang bid'ah, pegangan yang berdosa besar. Mazali bagi dua. Dosa usuluddin, satu, pegangan yang kafir. Yang kedua, pegangan yang berdosa besar. Hak kafir so kira lah. Pegangan yang dosa besar ni lah, sebesar-besar dosa besar nak banding dengan dosa besar furu'uddin, cabang agama. Dosa besar tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, berzina, membunuh, merampok, apa semua tu. Itu dosa furu'uddin. Nak banding dengan dosa besar usuluddin, besar dosa besar usuluddin lagi. Atau mula-mula taubah. Jadi permulaannya belajar ilmu tauhid. Kena manakah pegangan yang berdosa, bertaubat, kembali pada pegangan ahli sunnah wal jamaah ilmu. Lagi pada hak dosa furu'uddin, bagi pada dosa pekoh tasawuf. Dosa furu'uddin ni, dosa pekoh tasawuf. Dimulai dengan belajar ilmu fadha'in pekoh. Kenal dosa pekoh, bertaubat dengan Allah. Dosa pekoh bukan hanya tinggal sembahyang. Dosa pekoh sembahyang tak betul, hukumnya tinggal sembahyang. Pergi kepada bertaubat dia dosa besar, riya, ujub, takabur, hasad. Ada kita pernah bagi hati. Bicara taubah, sebelum tu bicara 10 sifat kecelaan terlebih dahulu. Barulah pergi pada taubah. Tanpa ilmu tak ada taubah. Nak taubah, bangun malam menangis. Akidah macam mana? Bangun malam menangis. Semayang tu ke tau? Bangun malam menangis. Hati pelihara daripada riya, ujub, takabur, hasad. Hati bersifat dengan sifat kepujian. Bangun malam menangis. Itu bukan taubah. Itu semua tipu daya syaitan. Itu bukan jalan agama. Itu tipu daya syaitan. Jadi dia nak kepada taubah, dia kena kemah dalam bab ilmu tauhid, pekoh, mulai dengan 10 sifat kecelaan. Tapi sebelum tu bicara hak maksiat mata, telinga, lidah. Maksiat lidah ni banyak yang berkait dengan anak Adam. Anak bertaubahnya macam mana? Dosa tangan, dosa kaki. Dosa tangan pula berkait dengan harta benda anak Adam. Macam nak bertaubah berkaitan dengan dosa harta benda anak Adam? Ini susunan ilmu. Mana nak bertaubah? Belajar fardu ain. Itu dia jalan taubah. Bukan belajar fardu ain itulah taubah. Belajar fardu ain tu taubah. Apa dia taubahnya? Taubah daripada dosa besar, mengkali jahil fardu ain. Dosa besar bermula daripada umur baligh. Mengakali jahil fardu ain, dosa besar malaikat catat bermula umur baligh. Taubat itu dulu dengan belajar fardu ain. Belajar fardu ain tauhid, jumpalah dosa usuluddin, taubat. Belajar fardu ain fiqh, jumpa dosa furu'uddin bahagian zahir, taubat. Belajar fardu ain tasawuf, jumpalah pulaknya dosa hati, sifat kecelaan, taubat. Bangun malam menangis, bangun malam menangis serta belajar fardu ain. Itu barulah taubat yang sebenar. Apa di syarat, apa di rukun taubat. Baru pergi pula kepada khauf, roja. Nak khauf, nak roja, Imam Ghazali mulai dalam kitab Minhajul Abidin. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin bicara khauf dan roja ni akabah yang kelima daripada 7 akabah dalam kitab Minhajul Abidin. Bonggok yang kelima daripada 7 bonggok. Khauf dan roja dimulai dengan apabila betul bagimu jalan. Baru timbul khauf yang sebenar, roja yang sebenar. Bila betul bagimu jalan, jalan akidah betul, jalan zahir fiqh betul, jalan hati tasawuf betul, barulah timbul khauf dan roja. Ini hak jalanan agama yang sebenar. Daripada khauf dan roja, pergi pada bicara zuhud, bicara sabar, bicara syukur.
perinci satu-satu. Bukan hanya pandai sebut sifat, bicara bab khauf roja, sebut pandai sebut zuhud sabar syukur, tak memada. Dia kena faham satu-satu. Ilmu yang wajib fardu ain kepada kita, ilmu. Kemudian amal pula, ilmu hak fardu ain, amal batin, amal hati hak fardu ain. Jadi bab yang kelima pada menyatakan syukur. Syukur ni kalau kira terima kasih lah syukur ni. Terima kasih, itu kira makna dia lah. Ada segala orang makna dia syukur ni terima kasih. Ketahui olehmu bahawasanya syukur itu, apa makna syukur ni? Syukur ni wajib. Alhamdulillah sunat. Ada ni syukur ibadah batin. Alhamdulillah zikir lisan, zikir zahir, hukumnya sunat. Syukur ibadah batin, hukumnya wajib. Alhamdulillah zikir lisan, zikir lidah, hukumnya sunat. Macam ginilah taubah ibadah batin, hukumnya wajib. Astaghfirullahalazim, itu ibadah zahir lidah. Perbanyakkan istighfar, hukumnya sunat. Ada ni astaghfirullahalazim, hukumnya sunat. Itu bahagian lidah, tapi sunatlah. Jangan kata menafikan yang sunat. Sunat dituntut perbanyak, dituntut perbanyak zikir yang sunat. Tapi taubahnya ibadah batin, hukumnya wajib. Saya nak bertaubah, nak bertaubah, perbanyakkan istighfar. Awak jahil dah. Awak nak bertaubat, saya nak bertaubat, lama dah jauh daripada agama, mati bila-bila masa ni. Saya nak bertaubat, apa yang perlu saya lakukan? Istighfar boleh 100 kali sehari. Contoh dia ajar. Ada ni. Ni awal-awal yang tu ajar tu jahil agama. Nak bertaubat, belajar fardu ain. Kita nak bertaubat, awak kena belajar fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Itu jalan taubat. Lepas tu perbanyak dak istighfar, perbanyak istighfar, hukumnya sunat. Tak dinafikan tu. Tapi nak perbanyakkan istighfar hukum sunat, fokus hak kewajipan dahulu. Fokus kewajipan dahulu. Mana? Perbetulkan bacaan Fatihah, perbetulkan bacaan tasyahud. Tu dulu. Tu hak wajib. Perbanyakkan istighfar, ada masa istighfar lah. Tapi kalau kata nak bertaubat, terus pergi pada perbanyakkan istighfar, hak tu kajar tu karut dah. Jangan salah faham, ni tidak ada orang menolak hukum sunat perbanyakkan istighfar. Tu hukum sunat. Sekarang ni dia nak bertaubah, yang hukumnya wajib. Macam nak bertaubah? Balik pada ilmu. Taubah ni amal. Wal amalu tabi'uh, Nabi kata. Amal ialah mengikut ilmu. Belajarlah dulu. Istighfar itu sunat zahir, taubah wajib, amal batin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sunat itu zahir. Syukur amal batin, hukumnya adalah wajib. Ketahui olehmu bahawa syukur itu, apa dia syukur? Memalingkan oleh hamba. Memalingkan oleh hamba dengan makna menggunakan oleh hamba.
melakukan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala, memberi nikmat Allah Ta'ala, yakni memberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan barang atasnya, atas hamba. Itu syukur. Memalingkan ataupun menggunakan, melakukan oleh hamba akan segala barang yang, barang ni kena pada nikmat lah, kena kepada nikmat, barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala oleh Allah dengan barang atasnya, atas hamba. Mana barang ni? Bayang daripada barang yang memberi nikmat oleh Allah ni, daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lain. Memaling ni, mengguna ataupun melakukan ni kepada, tu takluk pada memalingkan, takluk pada kata memalingkan. Mana menggunakan oleh hamba akan nikmat kepada barang yang dijadikan dia akan barang, dijadikan dia akan hamba kerana barang. Apa barang tu? Yakni ibadah. Mana contoh? Seperti memalingkan ia, yakni menggunakan ia hamba akan pendengarnya. Itu barang yang memberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Memaling kepada mendengar Quran. Mendengar Quran tu barang yang dijadikan dia kerananya, ibadah. Itu contoh. Jadi syukur ni apa? Memalingkan oleh hamba, menggunakan oleh hamba akan segala barang yang, segala nikmat yang memberi nikmat oleh Allah dengan dia atasnya. Memaling ni, mengguna ni kepada barang yang jadi akan dia kerananya, kerana barang. Apa barang yang dijadikan kerananya? Ibadat lah. Tuhan jadikan pendengaran kerana beribadah. Tuhan jadikan penglihatan kerana beribadah. Tuhan jadikan kaki tangan kerana beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hikmah. Allah Ta'ala jadikan manusia ni kerana mengabdikan diri akan Allah. Jadi yang ada pada kita ni pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, apa semua tu, apakah barang yang dijadikan kerananya? Barang yang dijadikan kerananya beribadah. Pendengaran, apa ibadah dia? Dengar Al-Quran, dengar hadis, dengar ilmu yang bermanfaat. Apakah barang yang dijadikan kerana dia? Kalau kaki, contoh di hadapan tu, berjalan ke masjid, berjalan pada mengerjakan haji contohnya, itu disyukur. Syukur ni menggunakan segala nikmat kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Sarful abdi ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlih. Menggunakan oleh hamba akan barang yang bernikmat oleh Allah dengan di atasnya kepada barang yang dijadikan kerananya. Mana apa ni? Barang yang dikarenanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur. Contoh dalam ni seperti pendengar ni, pendengaran kita, dan penglihat ni, mata kita. Itu contoh nikmat yang Tuhan jadikan. Guna pada barang
yang dijadikan di karenanya. Kenapa? Beribadah. Itu dipanggil syukur. Nikmat yang Tuhan beri. Guna dengar perkara maksiat, guna melihat perkara yang maksiat, dia panggil apa? Kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak syukur gitu.